Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Izzat Review. Hari ini Izzat nak bahas tentang scan majalah Ultraman Deca bulan Julai. Manakah Ultraman Deca dah nak tayang ni, jadi Izzat nak bahaslah tentang dia punya scan majalah dia. Tapi sebelum Izzat bahas scan majalah tu, kita ke intro dulu. Scan majalah pertama Ultraman Deca memperlihatkan Ultraman Deca dalam bentuk flashlight dia sedang bertarung dengan satu raksasa iaitu Spearosaurus. Macam yang kita tahu, Spearosaurus ni akan buat kemunculan di episod 1 Ultraman Deca. Dan di bawah tu juga diperjelaskan tentang Spear Soldier, yang itu spear besi kecil yang menyerang bumi. Zat takkan bahaslah tentang Spear Soldier tu sebab Zat dah bahas sebelum ni. Jadi kita terus skip je lah tentang Spear Soldier tu. Spear Soldier dan Spearosaurus ni akan membuat kemunculan dia di episod 1 Ultraman Deca. Scan majalah yang berikutnya pula menunjukkan D-Flasher yang merupakan alat pertukaran bagi Ultraman Deca. Sama macam Spear Soldier tadi, Zat takkan bahas kot sebab scan majalah ni bagi Zat tak penting. Dia just terangkan cara untuk menggunakan Ultra D-Flasher ni je. Kita pergi pula ke scan majalah berikutnya yang menunjukkan trio iaitu Ichika, Ryumon dan juga Asumi Kanata sedang berada dalam hutan. Dan Izzat rasa diorang sedang menjalani latihan untuk menjadi ahli guard select. Sebab diperjelaskan di sinopsis episod 2 yang Asumi akan menyertai pasukan latihan TPU untuk dia menjadi ahli guard select. Scan majalah berikutnya pula menunjukkan Ultraman Deca dalam bentuk flash type-nya sedang bertarung dengan Death Drago. Kenapa Death Drago boleh hadir kat situ adalah sebabnya di sinopsis menjelaskan bahawa Death Drago akan muncul di episod yang kedua. Habis pasal Death Drago ni tadi, kita diperlihatkan juga dengan scan majalah berikutnya yang menunjukkan Miklos dan Ultraman Deca sedang bekerjasama untuk mengalahkan Death Drago. Episod kedua ni bukan akan menjadi debut kepada Death Drago je, tapi juga akan menjadi debut kepada monster dimension pertama Ultraman Deca iaitu Miklos. Kita berlanjut pula ke scan majalah yang berikutnya yang menunjukkan Ultraman Deca dengan wujud strong type-nya sedang bertarung dengan Spear Gomora. Dan scene ini akan berlaku di episod ketiga Ultraman Deca. Di episod ketiga Ultraman Deca ni akan menjadi debut kepada Gomora dan yang akhirnya akan bersatu dengan Spear dan akan membentuk Spear Gomora, dan juga akan menjadi episod debut untuk Ultraman Deca Strong Type. Berbeza dengan Ultraman Trigger yang sebelum ni yang memperkenalkan 3 form dia sekaligus di 3 episod yang pertama, tapi Ultraman Deca tak macam tu. Ultraman Deca episod 1 dengan 2 adalah Flash Type, episod ketiga baru dimunculkan Strong Type. Dan apa yang menarik juga adalah sinopsis untuk episod yang ketiga ni. Sebab di episod ketiga ni diceritakan bahawa Ultra Deflation milik Kanata ni tak dapat berfungsi. Dia adalah reference kepada siri Ultraman Dyna di episod yang ketiga juga. Sebab di episod ketiga Ultraman Dyna tu, Asuka ni tak dapat berubah untuk menjadi Ultraman Dyna. Dan dia mula mempersoalkan lah kenapa dia tak boleh bertukar. Tapi macam tertanya-tanya juga kenapa Kanata ni tak boleh tukar kan. Sebabnya kalau macam Asuka tu kita boleh nampak lah sebab sifat dia tu yang agak terburu-buru dan mampu membahayakan orang sekeliling. Jadi Ultraman Dyna ni yang merupakan ayah kepada Asuka ni tadi mungkin tak berapa berkenan lah dengan sifat anak dia tu. Dan dia anak dia ni berubah, baru dia ni benarkan anak dia untuk berubah menjadi Ultraman Dyna. Tapi Asumi ni tak tahulah kenapa. Sebab Asumi ni diperjelaskan yang dia ni adalah seorang yang ceria, yang baik hati dan seorang yang penuh dengan nilai-nilai murni. Kenapa pula dia tak boleh tukar jadi Ultraman Deca kan? So itu je lah yang Izzat menjadi pertanyaan Izzat di episod ketiga ni. Dan Izzat yakin persoalan Izzat ni akan terjawab bila Ultraman Deca ni tayang nanti. Seterusnya pula kita berlanjut ke scan majalah berikutnya yang menunjukkan Ultraman Deca dalam bentuk strong type-nya sedang bertarung dengan Mons Ahgar. Kalau kau nak tahu, Mons Ahgar adalah raksasa original daripada siri Ultraman Dyna. Dan dia buat kemunculan di episod ke-11 Ultraman Dyna. Dan di Ultraman Deca ni dia akan buat kemunculan kembali. Tapi bezanya dengan Ultraman Dyna dulu adalah Mons Ahgar di Ultraman Deca akan muncul di bumi dan bukannya di luar angkasa. Dan daripada sinopsis dia juga menjelaskan bahawa Mons Ahgar ni akan muncul daripada dalam kapsul yang terdapat di tempat pembinaan. Lebih kurang samalah dengan Ultraman Dyna tu. Sebab Mons Ahgar di Ultraman Dyna pun muncul dalam bentuk kapsul, dan di Ultraman Deca pun dia akan muncul dalam bentuk kapsul. Dan juga dijelaskan juga kat sini yang tak ada apa-apa senjata yang boleh melawan Mons Ahgar ni. Macam tu jugalah Mons Ahgar yang kita tengok dalam Ultraman Dyna. Dekat Ultraman Dyna, pasukan Super Guard cuba tembak dia dengan macam-macam senjata pun tak ada efek apa-apa pun dekat si
Mosaga ni tadi. Scan majalah yang berikutnya pula memperlihatkan Ryumon dan Ichika ni sedang bersama seseorang, dan orang yang berada dengan diorang tu adalah Masami Horyuchi. Masami Horyuchi ni pernah berlakon dalam Ultra series sebelum ni. Yang pertama tu sebagai Yamaoka di Ultraman 80, Deathbringer di Ultraman Gaia, dan juga sebagai director Matsunaga dari siri Ultraman Nexus. Ya, orang yang bertanggungjawab menyeksa dinamis Ultraman Nexus ni untuk mempelajari rahsia milik Ultraman itu sendiri. Dan dia akan kembali lagi di siri Ultraman Deca ni. Seterusnya pula kita ke scan majalah yang terakhir yang memperlihatkan kerjasama di antara Ultraman Trigger dan Ultraman Deca. Dan apa yang menariknya dekat sini adalah Kengo Manaka, iaitu human form untuk Ultraman Trigger, akan tetap menggunakan Guard Spark Lens dan bukannya Ultra Deflacia. Kalau nak diikutkan, awalnya dia orang nak buat Kengo ni menggunakan Ultra Deflacia, tapi dia orang rasa macam trend tu dah mulai membosan, dan Masayoshi Takesui, itu pengarah dia, decide untuk buat yang Kengo ni masih lagi menggunakan Guard Spark Lens dan bukannya Ultra Deflacia. Dan diperlihatkan juga dekat situ yang diorang ni akan bertukar bersama di waktu malam. Melawan musuh apa saya tak tahulah, sebab tak tayang lagi. Kalau kita dah nanti barulah kita tahu musuh apa yang diorang akan lawan. Tapi saya rasa mungkin diorang ni akan berlawan dengan Sphere Megalotor. So sebelum ni pernah ada bocoran yang akan ada raksasa Sphere Megalotor akan muncul dekat siri Ultraman Deca nanti. Dan dekat sini juga diperlihatkan Ultraman Deca dan memegang Ultra Dual Sword, ya, iaitu sejenis senjata, dan Ultra Dual Sword ni sedang berada dalam bentuk trigger mode. Sebab dekat pangkal pedang dia tu berbentuk seperti color timer milik Ultraman Trigger. Dan lepas tu pula pedang ni akan diwariskan daripada Ultraman Trigger ke Ultraman Deca sebagai tanda ikatan mereka. Dan bila berada di bawah Ultraman Deca, pangkal pedang dia tu akan terbuka dan akan menunjukkan color timer milik Ultraman Deca. Daripada segi gimmick kita masih lagi tak tahu, tapi Izzat punya teori adalah gimmick dia ni mungkin akan sama dengan Kamen Rider Blade, yang mana Ultraman Deca akan menggunakan kad untuk di-scan ke dalam di bahagian tengah pedang dia tu, dan lepas di-scan tu dia akan mengeluarkan sejenis kuasa lah, tapi kita tak tahulah. Tapi yang pasti benda tu tak akan dibuat oleh Ultraman Deca, tapi benda tu akan dibuat oleh Kanata Asumi. Mungkin Kanata akan menunjukkan scene yang dia akan menggunakan kad tu, dia akan scankan kad tu dekat pedang dia tu, dan Ultraman Deca ni akan menunjukkanlah jurus apa yang akan dikeluarkan. Dan kad-kad ini scan tu pun adalah kad yang akan digunakan oleh setiap form Ultraman Deca, macam Flash Type, Strong Type dan juga Miracle Type. So itu je lah video Izzat hari ini. Kita membahas tentang scan majalah Ultraman Deca bulan Julai. InsyaAllah di masa akan datang, kalau ada scan majalah Ultraman Deca bulan 8 nanti, Izzat akan bahas lagi. Dan tinggal lagi 3 hari je lagi sebelum Ultraman Deca ditayangkan. Dan Izzat boleh cakap Izzat memang tak sabar gila untuk tengok Ultraman Deca ni ditayangkan. Episod 1 nanti akan ditayangkan pada hari Sabtu pagi. Make sure korang jangan toksik di live chatnya Subuh Raya Production. Dan Izzat harap Ultraman Deca ni jauh lebih bagus daripada Ultraman Trigger. So itu je lah daripada Izzat hari ini. Sekian, terima kasih kerana telah menonton video Izzat ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni, dan juga jangan lupa share ke kawan-kawan korang untuk kita bangunkan lagi channel ni. Okey, itu saja daripada Izzat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.